Baik, kisah berikut ini datang daripada seorang lagi pendengar. Yang ini tapi ini di seberang tambak Katanya daripada Zulfadli. Kata beliau, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya nak kongsi pengalaman yang ringkas. Dan ini adalah kisah yang nak diceritakan oleh Zulfadli. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal. Memangnya saya dah tahan nak buang air kecil sejak awal tadi. Tahan sampai satu tahap dah tak boleh tahan. Naik motosikal dengan laluan jalan tu yang tidak betul. Setiap kali berjalan, kalau termasuk dekat lekuk tu, terasa nak terkucil, semakin menjadi-jadi nampaknya, kata Zulfadli. Lalu saya hentikan motosikal saya di tepi jalan. Saya pun carilah kisi dekat semak mana ni yang boleh saya lepaskan hajat kecil saya, kata Zulfadli. Dalam pada masa yang sama, waktu nak terkucil tu tak pernah terfikir pun yang saya ni dekat kawasan semak samun, dekat celah-celah pokok. Saya pun lepaskan hajat kecil saya pada sebatang pohon. Dikelilingi dengan semak samun, dengan lalang yang begitu tinggi. Waktu malam, sekitar jam 10 lebih malam, dalam perjalanan nak pulang ke rumah saya setelah saya lepak dengan kawan-kawan saya, ataupun setelah beliau ni duduklah minum kopi ke minum teh, berborak-borak dengan teman-teman. Jadi kata Zulfadli, saya pergi gerak pohon ni. Saya pun lepaskan hajat kecil. Dah habis semua, dah selesai kancing seluar saya. Saya toleh ke belakang nak jalan. Tiba-tiba bulu tengkuk saya meremang. Bulu tengkuk, bulu tangan, bulu rumah tangan kiri, kanan saya meremang serentak. Jadi menjadi kebiasaan, bila tu perkara itu berlaku, katanya di sini, saya pun toleh belakang. Bila toleh belakang, saya nampak pokok ni terus menjadi seram. Dalam hati, kenapalah aku pergi pancut dekat sini? Pendengar Ria 897. Kata Zulfadli, saya pun sambil berjalan, mulut ni komat kamit membaca surah Al-Fatihah. Naik motosikal, tunggang motosikal sampai balik ke rumah. Sampai rumah, keluarga saya semua dah tidur. Saya pun masuk ke dalam bilik, baring atas katil sambil bermain dengan handphone saya. Tiba-tiba bila dah tidur, setengah jalan saya rasa sakit mula datang. Saya mula dapat rasa kesakitan pada bahagian anu saya, Kisi. Aduh, alangkah terperanjatnya apabila saya cuba periksa apa yang berlaku, Kisi. Mohon maaf kalau ia ni tidak begitu baik gambaran saya mohon maaf. Tetapi Kisi, seluruh kaki saya, kiri dengan kanan, kawasan peha dan anu saya warna merah padam. Peha saya menjadi bengkak, membesar dan terus membesar. Saya tak ada pilihan. Saya ketuk pintu bilik bapa saya dengan mak. Saya tunjukkan peha saya yang merah. Mereka terperanjat. Cuba buat macam-macam benda. Letak air, lap dengan air, letak dengan air garam. Jadi katanya tidak ada apa-apa yang mampu meredakan keadaan saya. Sampaikan abah saya bertanya soalan kepada saya. Apa dah jadi ni? Kau buat apa tadi? Saya pun cakap, tadi tak tahan. Saya buang air kecil dekat sebatang pohon. Astaghfirullahalazim. Saya dimarahi oleh abah saya, Kisi. Baru tahu punca sebenar dan baru tahu cara macam mana nak merawat.
Abah saya pun cuba membaca dan membaca, dan sambil itu mengambil daun sirih. Daun sirih dibakarkan sedikit, kemudian diletakkan air, ditekap-tekap bahagian-bahagian kaki saya ni, peha saya. Saya rasa panas dan bahang sangat. Saya terpekik. Dan dilakukan berkali-kali. Masih lagi tak jalan. Akhirnya abah saya suruh saya ikut dia. Naik kereta, tunjuk dekat mana yang saya buat hal itu. Pergi dengan abah, kami berdua. Saya masih bengkak, sakit, nak jalan pun susah, terpaksa gisi keluar rumah. Sampai dekat tempat yang saya tahu, yang saya telah pun lepaskan hajat, pergi sana. Abah saya suruh saya pergi dekat pokok dan mohon maaf kerana tersalah melepaskan hajat. Casey, kawasan tu banyak lalang. Kawasan tu semak samun, banyak juga pokok-pokok yang lain. Tapi waktu kami berdiri, pokok yang depan kami saja yang dapat rasakan seolah-olah ia bergerak seperti ditiup angin yang begitu kencang pada malam itu. Walhal pokok lain semua bergerak, ada angin, tapi tidak sekuat gerakan pokok ini. Saya pun mohon maaf. Datuk Nini, tolong maafkan saya. Saya tak sengaja nak kencing kat sini. Sakit. Tolonglah. Saya tak sengaja. Pendengar Misteri Jam 12. Setelah itu, serta-merta kesakitan pada kaki saya dapat saya rasakan berkurangan sedikit. Keesokan harinya, abah saya bawa saya jumpa dengan seorang pakar perubatan, memberitahu apa yang berlaku dan apa yang telah pun kami lakukan. Saya dengan abah dimarah. Katanya begini, yang kau dua orang pergi dekat pokok tu, minta maaf dengan dia. Apa cerita? Diorang tu lebih suka, lebih berleluasa kalau manusia datang minta maaf. Tidakkah korang tahu yang kita ni lebih mulia dari dia? Korang telah pun memartabatkan dia. Lain kali kalau berlaku hal macam ni, jangan ikut kata dia. Dia memang nak kau datang sana, sujud kalau boleh. Lepas ni siaplah nanti benda-benda lain berlaku. Abah saya terdiam. Saya pun terdiam. Dan abah saya tanya, tapi malam tu aku dah tak tahu nak buat apa lagi. Anak aku makin bengkak kaki dia, makin sakit. Yelah, aku faham keadaan kau, tapi harap kau belajar dari sini. Jangan pergi balik tempat tu minta maaf. Nanti lepas ni apa? Ayam seko? Minta tu minta ni kau nak kasih? Akhirnya berubat secara yang dibolehkan adalah bacaan-bacaan tertentu, menggunakan jenis-jenis bunga herba untuk melegakan keadaan. Tapi saya bersyukur keadaan saya tidak terlampau darurat sangat. Dan saya sejak malam itu, kata Zulfadli, tidak sesekali kalau macam mana punya tak tahan pun, saya tak akanlah pergi dekat tepi pokok. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Misteri Jam 12, diteruskan dengan kisah berikut ini. Entah benar ataupun tidak, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan tega ikut. Ingat, ini katanya datang daripada Norina, berkongsi peristiwa yang menakutkan berlaku. Apa khabar Casey? Saya Norina, kabar baik.
ingin berkongsi peristiwa ini. Kisah ini berlaku lebih kurang sebulan yang lalu. Sampai sekarang, kata Nurina, beliau takut. Saya ni jenis yang suka keluar balik malam. Keluar balik malam. Kalau cakap malam tu bukan 11 kisi. Kadang-kadang 1, 2 pagi, 3 pagi baru sampai rumah. Tapi sejak sebulan yang lalu, secara jujurnya, saya dah mula duduk rumah. Bila saya duduk rumah, tak tahu nak buat apa, gunakan internet, bermain media sosial. Sampaikan salah seorang daripada rakan saya yang saya sedang gunakan media sosial, sedang berinteraksi dengan sekumpulan rakan-rakan saya ni, katanya, kau tak pernah try ke dengar rancangan dekat radio Misteri Jam 12? Dan sejujurnya saya baru mendengar rancangan ini. Dan inilah saya nak berkongsi pengalaman saya sebulan yang lalu, sebelum mendengar MJ12, sebelum perkara ini berlaku pada saya. Balik lewat sangat. Ada kalanya saya balik 1, 2, 3 pagi, balik rumah, terus masuk bilik. Kadang-kadang tertidur dengan pakaian yang saya gunakan bila saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang terjadi katanya di sini, bila balik lewat pada satu malam sebulan yang lalu berlaku pada saya dengar ada orang panggil nama saya. Ya, ada orang teriak nama saya. Ni. Macam orang biasa, kita akan toleh siapa ada kat belakang. Apabila saya toleh, saya nampak ada seorang makcik sedang berdiri. Makcik ni jauh di belakang saya. Saya tengok, makcik ni kepanggil aku. Tak kenal pun tengok wajah makcik ni. Pendengar Misteri Jam 12, bab ini bila saya ceritakan terpulang pada Casey, pada pendengar Ria, nak percaya ataupun tidak. Jadi dia panggil, saya toleh, saya nampak makcik diri. Saya tengok, tak mungkin makcik ni yang panggil saya. Sebabnya saya tak kenal Casey. Saya nampak walaupun jauh. Tiba-tiba makcik tu mula buka mulut. Mulutnya dingangahkan sedikit demi sedikit. Makin lama makin panjang, makin bawah Casey mulutnya. Dia jelirkan lidahnya keluar begitu panjang. Bila saya nampak, saya punyalah takut Casey. Saya cuba tenangkan perasaan yang membuat saya terpekik-pekik. Apabila makcik itu mula berjalan perlahan, jalan perlahan, laju. Belum sempat buat apa-apa, saya toleh, saya pekik. Tolong! Tak sempat naik lift sebab lift masih berada di tingkat atas. Saya terpaksa lari lintang pukang naik tangga rumah saya di tingkat 5 Casey. Sampai depan rumah tingkat 5, saya ketuk pintu macam nak rak Casey. Kunci pada tangan ni, tapi nak buka pun takut. Mak, buka pintu, Mak. Ya Allah, Mak, buka pintu, Mak. Buka, Mak. Pendengar Misteri Jam 12, mak saya bangun. Istighfar, astaghfirullahalazim, apa ni? Kenapa dengan kau ni? Masuk dalam. Mak, tutup pintu. Mak saya duduk sebelah, menangis. Saya peluk mak saya. Mak tengah tidur Casey. Saya cakap dengan mak, minta maaf mak. Mak Ina minta maaf mak. Mak Ani minta maaf. Mak Ani minta maaf nak. Kenapa dengan kau? Saya diam. Kemudian saya beritahu mak saya apa yang berlaku. Habislah kena beliti. Itulah aku dah cakap dengan kau, jangan balik sampai macam ni. Kau tengok pukul berapa sekarang ni? Kau tengok. Aku tak tahulah cerita kau ni betul ke tak ke. Dah, aku harap lepas kejadian ni kau jangan balik malam. Sejujurnya Casey, saya memang kaki merayap balik malam. Sekarang dah sebulan saya tak balik. Dan Alhamdulillah sebulan ni saya rasa seronok pula mendengar Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang dikongsi sama semua girik dan best. Terima kasih Ria, terima kasih MJ12. Saya pendengar baru. Selamat tengah malam.
Okey, pendengar Misteri Jam 12, kita teruskan dengan kisah misteri berikut ini. Dan ini kiriman yang ringkas yang saya terima, datangnya dari Zaidi. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya seorang pemandu teksi dan pengalaman saya ini berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu. Lama lebih kurang 2003, 2002 mungkin lah. Katanya Zaidi, 10 tahun yang lalu ketika memandu teksi, waktu tu baru beberapa bulan tu KC. Saya ingat kali terakhir perkara ini terkena pada saya adalah saya menjemput seorang penumpang lelaki dengan seorang wanita naik teksi saya selepas midnight, sebabnya ada midnight charge. Itu yang saya ingat. Mereka tahan dan saya tak ingat wajah mereka, tapi saya tahu seorang lelaki, seorang perempuan masuk dalam teksi. Dia arahkan saya pergi ke satu tempat. Saya pergi. Tahu-tahu saya sedar. Bayangkan beliau ni mengambil penumpang 2 orang lah, lelaki perempuan, selepas jam 12.30 malam menuju ke destinasi yang dia tak ingat ke mana dia pergi waktu tu. Tahu-tahu bila dia sadar, dia berada di tempat letak kereta bertingkat. Mana ada teksi KC naik multi-story car park? Katanya Zaidi, tidak pernah. Saya memandu waktu tu pun, walaupun baru dah berbulan-bulan, tak pernah pun teksi driver diarahkan untuk naik multi-story car park. Itulah yang saya lakukan. Saya berada di salah satu multi-story car park di kawasan Chua Chu Kang. Saya sedar pintu teksi saya kiri kanan terbuka. Saya tengok, saya terkejut. Terus saya periksa duit-duit saya. Beg duit saya hilang, duit dalam pouch hilang. Dan saya rasa saya telah pun dirompak. Tapi bagaimana dia rompak saya tak perasan. Langsung katanya Zaidi, tak perasan KC. Tahu-tahu saya dekat multi-story car park, pintu terbuka. Tapi saya bersyukur saya tidak diapa-apakan. Cuma duit saya lah yang hilang pada hari tersebut. Bila saya beritahu perkara ini pada rakan-rakan, pada kenalan-kenalan saya, mereka mengatakan yang saya telah pun terkena dengan ilmu pukau. Seseorang yang memukau ni, dia baca, kita tengok, kita dengar, kita terus terdiam. Apa dia minta kita akan kasih secara rela hati tanpa perlu dipaksa. Tapi KC, perkara ini berlaku 10 tahun yang lalu. Katanya Zaidi, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, sekali saja saya terkena. Alhamdulillah KC. Semoga, saya harap-haraplah kejadian ini tidak berlaku pada diri saya dan mana-mana jua peniaga ataupun pemandu teksi. Berhati-hatilah. Sebabnya, perkara ini masih lagi dipraktikkan oleh individu-individu tertentu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Menarik kisah daripada Encik Zaidi, seorang pemandu teksi. Yang penting sekali betul Encik Zaidi, syukurlah sebab dia tidak diapa-apakan. Yang hilang cuma duit kutipan yang dia simpan lah ketika dia bertugas pada pagi itu sampai mungkin ke malam ke. Cuma itu sajalah yang hilang. Baguslah biar hilang duit, jangan hilang nyawa. Itu yang kita tak nak lah. Selagi sedang bertugas tu, semoga keselamatan sentiasa berada di samping anda. Sementara saya nantikan panggilan, di sini ada kisah yang ingin saya bacakan. Yang ini kisah daripada pendengar kita. Datangnya daripada Saiful. Katanya Ahmad Saiful. Kisi, pernah mendengar kata orang-orang tua supaya jangan mandi laut pada waktu malam. Tapi inilah yang terjadi pada diri saya. Saya ini agak degil. Dan saya sebenarnya mandi laut pada waktu malam. Waktu itu kami berada di pantai waktu itu kami berada di pantai Changi. Jadi sedang barbecue di tepi pantai. Dan apa yang terjadi, saya pun masuk ke dalam air untuk basahkan badan. Tapi saya sebelum saya turun ke bawah, saya telah pun ditegur oleh makcik saya. Tanyanya, Saiful, bagaimana? Oh, turun bawah lah, mandi kejap. Saiful, malam-malam jangan mandi laut, tak baik. Jadi, saya pun cakap, tak baik kenapa pula Dengar je cakap orang, jangan mandi laut malam-malam. Jadi, saya pun tidak indahkan nasihat makcik saya. Saya pun turun ke bawah
ya, daripada bahagian kawasan barbecue tu turun dan terus pergi ke tepi pantai. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan saya berendam untuk seketika. Pendengar Misteri Jam 12. Apabila saya sedang rendam, badan saya ni, kepala saya masih ada di atas permukaan air, tubuh saya terapung-apung atas air. Tiba-tiba kaki saya sebelah kiri dengan kanan yang sedang saya gunakan untuk mengapungkan diri saya ni terperangkap dengan sesuatu, membuat saya agak sukar untuk katanya mengapungkan diri saya pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya cuba lawan, makin berat. Kaki saya nak menendang sesuatu. Tangan saya yang sedang saya gunakan sebelah kiri dengan kanan, ya, untuk tolak air supaya saya dapat terapung di atas air. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk mengaup. Ada sesuatu seolah-olah dekat kaki saya. Bila saya tarik, saya sengetkan tubuh saya sedikit, tarik, alangkah terperanjatnya kain putih. Begitu panjang kain putih ada di sekeliling saya, termasuklah dekat bahagian bawah, yang mana waktu itu begitu banyak sampaikan sukar untuk saya mengapungkan diri saya pada malam itu. Jadi saya dapati yang saya ni seolah-olah dah sukar, nak makin tenggelam. Oleh kerana itu, saya cuba baringkan diri saya. Jadi pendengar Ria 897, bila kita nak mengapungkan diri, kita akan gunakan tangan dengan kaki untuk tolak supaya kita sentiasa dalam keadaan floating. Jadi, oleh kerana dah tak boleh, sebab banyak sangat macam kain putih yang menghalang pergerakan tangan dengan kaki, kata Saiful, saya mula baring. Dalam keadaan baring, supaya saya juga dapat terapung-apung, dan secara perlahan-lahan beliau kata dengan dalam keadaan baring tu, tolak dirinya, berenang untuk pergi ke tepi pantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Saiful, apabila saya baring, tengah baring ni, air terkena sedikit terkena pada muka saya. Tiba-tiba ada benda hitam dekat muka. Saya tolak, rambut Kisi. Rambut orang warna hitam terkena pada muka saya. Saya pun toleh. Terperanjat saya dapat lihat. Dalam keadaan yang sama sedang baring macam saya, betul-betul dekat sebelah saya. Rambut tu berkibaran, terapung-apung atas air sambil terkena muka saya beberapa kali. Nasib baik saya dapat kawal perasaan terperanjat saya. Kalau tidak, saya yakin saya lemas. Saya kawal perasaan takut. Saya cuba pusingkan tubuh dengan menolak air. Saya berenang sampai saya dapat rasakan pasir, jejak kaki. Kemudian saya naik ke atas. Tengah jalan sampai atas, saya fikirkan awal tadi kemungkinan saya tidak boleh hidup. Tapi syukur umur saya panjang. Bila naik atas, makcik saya yang tadi nasihatkan saya tegur lagi. Engkau ni aku dah cakap, jangan mandi malam-malam, tak bagus. Saya cuma senyum dan angguk-angguk kepala saya saja. Sebenarnya, saya dah tahu kenapa tidak dibenarkan mandi laut seorang diri pada waktu malam. Encik Abdillah kata, Abdillah, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya bekas penduduk kawasan Tua Payoh. Dan pengalaman yang saya ingin ceritakan ini berlaku di salah satu blok. Saya takkan sebut nombor bloknya. Dan kawasan mana Tua Payoh anda fikirkan sendirilah. Dan Kisi pernah satu ketika dahulu, ketika benda ini berlaku, katanya banyak budak-budak telah pun diculik dan dibawa pulang ke rumah yang dimaksudkan ini. Dan setelah si penjenayah itu diberkas, dipenjarakan, kemudian dihukum mati, blok dan rumah khususnya unit blok ... ini kosong, tidak ada penghuninya. Rumah saya Kisi, rumah di bahagian bawah, bukan bawah, atas rumah tu bukan betul-betul di bahagian bawah, tapi di tingkat bawah
Dan saya dengar banyak benda-benda berlaku. Antaranya ada jiran-jiran yang betul-betul tinggal bawah rumah tersebut. Dengar bunyi tapak kaki, orang hentak kaki, walhal rumah tu kosong. Ada juga jiran-jiran yang tak berani nak lalu depan rumah tu. Malah mereka jalan jauh sedikit kerana bila mereka lalu, mereka kadang-kala boleh lihat ataupun katanya di sini kelihatan orang seolah-olah buka tingkap dan tengok dari dalam rumah. Walhal rumah itu tak ada orang. Antaranya juga ada yang dengar bunyi budak minta tolong. Ada yang juga mengatakan ada gangguan-gangguan yang lain seperti perempuan terpekik, menangis dan sebagainya. Jadi kata teman kita berikut ini, saya tak dapat rasakan gangguan itu semua sebab rumah saya tingkat bawah. Sampailah satu hari saya beranikan diri. Saya rasa sekitar pukul 11 malam. Saya baru balik kerja. Entah macam mana saya pergi ke lift, naik lift tingkat atas. Bila sampai tingkat atas, saya keluar dari lift. Saya pun naik tangga untuk pergi ke rumah tersebut. Mula-mula berani ke si. Bila saya berdiri depan rumah tu, dah meremang bulu rumah. Kemudian tak sedap hati, tak apalah. Saya baru pusing nak tinggalkan rumah tu. Saya dengar orang buka tingkap. Kemudian saya nampak ada tangan orang dari dalam rumah tersebut. Seolah-olah tangannya saya nampak kuku panjang. Saya lari lintang pukang gisi. Tadi naik lift, saya turun tangga macam kena kejar dengan anjing. Sampai bawah tercungap-cungap nafas ketakutan dan kepenatan. Isteri tanya kenapa. Saya tak tahu nak cakap apa. Takut nanti kena marah dengan isteri. Saya buat bodoh. Saya kata tak adalah. Tadi kena kejar dengan anjing. Kemudian isteri ketawakan saya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kiriman email ini datang dari seorang adik yang bernama Daud. Katanya di sini dengan tajuk email, janganlah memaksa sekiranya jodoh belum sampai. Kerana ajal maut, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi dan juga para pendengar rancangan MG12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Daud. Kisah yang saya ingin ceritakan pada Kisi dan pendengar-pendengar MG12 adalah tentang arwah abang saya bernama Hakim. Kisi bayangkan, saya dan adik-beradik lain kebanyakan telah pun berumah tangga pada usia 25 tahun paling tua ataupun ke bawah. Yang paling muda berumah tangga pada usia 20 tahun, iaitu adik gadis saya. Saya berusia, kata Daud, 23 tahun mendirikan mahligai. Dan yang paling lambat adalah kakak saya, 25 tahun. Itu pun dianggap dalam keluarga dah lambat sangat. Tapi Kesi, arwah abang saya namanya Hakim. Pada usia 37 tahun, saya dah mempunyai 4 cahaya mata. Arwah abang Dika itu masih belum lagi mempunyai pasangan dan belum lagi berumah tangga. Jadi dikatakan oleh Daud, arwah abang mempunyai tekanan dari ibu dan ayah termasuklah adik-beradik yang lain menyuruh dia mendapatkan jodoh secepat mungkin. Ini kerana ketika itu bapa saya sakit tenat dan nak sangat lihat abang Hakim mendirikan mahligai. Kami cuba padankan dia dengan beberapa kenalan tetapi semua tidak berjaya. Tak tahu kenapa, Kisi, kata Daud. Inilah kisah yang saya nak ketengahkan. Ajal maut di tangan Tuhan, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Jangan sesekali kita memaksa seseorang kalau masih belum sampai waktunya. Ada yang jumpa jodoh awal, ada yang jumpa jodoh memang lambat, Kisi. Apa yang saya nak ceritakan, waktu itu kami semua adik-beradik tinggal di salah sebuah rumah perkampungan di Singapura. Masih saya ingat lagi, waktu tu maghrib hujan lebat. Kami dahulu katanya di sini, kalau duduk di rumah kampung, adik-beradik akan duduk rumah serumah. Sebab rumah kampung dulu besar dan panjang.
Dalam rumah tu adalah beberapa generasi lah. Ya, termasuk ibu, ayah, anak-anaknya, cucu-cucunya. Yang ada kemampuan akan berpindah keluar rumah, akan beli rumah yang lain. Ataupun dirikan rumah yang lain berdekatan dengan rumah ibu dan ayah. Jadi kami adik-beradik kebanyakan masih belum lagi keluar dari rumah, tinggal di rumah yang sama. Saya ingat lagi, waktu saya pulang dengan isteri Casey, menunggang motosikal hujan lebat, basah kuyup kami dibuatnya. Apabila saya ketuk pintu rumah, ibu saya yang buka. Bila masuk dalam, kebasahan ibu suruh keringkan badan. Jadi apa yang berlaku? Saya nampak ada seorang gadis duduk di atas kerusi tepi abang saya. Tersenyum saya melihatnya. Adakah ini kekasih abang saya? Dan mungkin abang saya akan mendirikan mahligai tidak lama lagi. Jadi ibu pun ke dapur. Sempat saya bertanya, "Bu, siapa tu?" "Taklah, abang kau kenal dengan orang." Isteri saya pada waktu itu dalam tanda sedang mandi. Takut demam Casey, kata Encik Daud. Jadi saya dengan ibu seronok berbual. Berbual. Kalau rumah dulu tandasnya agak jauh, walaupun di dapur, di belakang rumah terletaknya tandas saya. Isteri masuk dalam. Kemudian kami masih berbual. Apa yang menjadi tanda tanya? Apabila isteri tanya, cakap pasal apa ni? "Tu, abang kat depan tu ada girlfriend." Isteri saya jenguk. "Depan mana?" "Tu, tepi kerusi tu apa?" Isteri saya tergamam Casey. "Bang, Zul tak nampak orang pun bang. Abang Hakim seorang tengah duduk kat depan tu." "Zul jangan main-main Zul. Maghrib-maghrib hari tengah hujan macam ni." "Betul bang." "Pak, apa dia? Abang jumpa budak ni kat mana?" "Afsal, Zul kata dia tak nampak orang." Bila ibu saya toleh Casey, baru ibu perasan, ya tak iyalah. Mana kawan abang kau? Tadi ada duduk kat sebelah. Tak apa. Korang dua tunggu sini." Ibu saya ke depan, duduk dekat sofa. Memang benar Casey. Dari tadi rupa-rupanya abang saya duduk keseorangan. Tak ada orang pun di tepinya. Kemudian ibu masuk dapur. Bila ibu sedang jalan masuk dapur, dapat kami lihat, saya kata Encik Daud dan isteri, dapat lihat wajah ibu ketakutan. Baru saya perasan, Astaghfirullahalazim. Di ruang tamu tak ada orang Casey. Awal tadi saya balik, saya nampak ada perempuan duduk tepi abang. Ibu saya pun ternampak dan tak berbual dengan perempuan tu. Cuma tanya abang berbual saja. Perempuan tu hanya duduk diam saja. Panggil abang saya, "Hakim! Hakim!" Abang saya masuk dapur. "Ya bu." "Hakim? Hakim balik rumah dengan siapa?" "Dengan kawan lah bu kat luar tu." "Kenapa?" "Casey, abang saya nampak. Kita semua tiga itu tak nampak apa-apa pun." Apa yang kami buat? Dalam keadaan hujan, kata Encik Daud, saya keluar belakang rumah. Saya lari lintang bukang pergi rumah Tok Imam, panggil Tok Imam datang rumah. Tiba-tiba abang saya dalam keadaan tak tentu arah. Dia kata, "Bu, saya nak hantar dia balik bu." Dia kata dia nak balik, dia tak tahan. Nanti takut ibunya marah. Ibu saya kata, "Tak apalah, duduk sini." "Tak apa bu," dia kata dia nak balik. Bila abang saya toleh ke depan, kata ibu saya. Waktu tu saya dah tak ada Casey, kata Encik Daud. Perempuan tu dah hilang, dah tak ada. Abang saya marah ibu saya. "Ibu tengok, dia dah lari keluar." Walhal pintu rumah tertutup rapi Casey. Pintu rumah dikunci dari dalam. Mana boleh orang keluar rumah kunci dari dalam?
Abang saya keluar dalam hujan buka pintu, kejar perempuan entah siapa. Dipendekkan cerita kata Encik Daud. Malam tu ketika abang mengejar wanita yang tak tahu apa, bertemu kemalangan jalan raya. Abang saya meninggal, Kisi. Entah dari mana dia jumpa wanita tersebut, tetapi hairan. Bila saya masuk rumah dalam keadaan hujan tergopoh gapah nak keringkan badan, nampak ada perempuan duduk. Bila isteri teguh tak ada orang, baru kami semua nampak. Dalam rumah tu, langsung tak ada orang, Kisi. Baik, kita akan teruskan dengan pendengar kita di ujung talian 669-11897. Bersama dengan saya pada pagi ini. Hello, siapa tu? Hello? Hello, siapa ni? Remy. Remy, panggilan dari mana, Remy? Dari Sarawak. Oh, jauh Dan pengalaman tentang apa, silakan. Malam ni saya nak berkongsi cerita tentang barang keturunan milik saya. Berkaitan dengan cincin batu-batu yang lama-lama dulu. Jadi ini Sarawak dari mana ni? Kampung anda ni? Di mana? Sarawak dekat Kota Semarahan. Dan yang ada simpan batu-batu lama lah. Apa yang berlaku dengan batu ni? Silakan. Begini ceritanya, Kesi. Ini barang ini dari arwah datuk saya dulu lah. Diwariskan kepada bapak saya. Lepas tu bapak saya sudah tiada, barang itu diwariskan kepada saya. Ceritanya bermula begini, Kesi. Selepas tahun saya pegang semua barang-barang tu, nama batu tu batu bercubung gulung, dan batu yang lagi satu tu nama dia batu, saya ingat batu peti ya. Batu peti. Batu peti ini adalah batu yang disambau oleh peti dan pecah lah Ya. Itu dia orang sudah buatkan cincin lah untuk kita orang jaga punya family kita orang lah. Waktu tu untuk anak-anak yang sulung lah. Nanti kalau saya ada anak lelaki yang sulung, untuk anak saya lagi macam tu lah sikit. Pada malam kejadian sikit, tahun lepas saya jaga semua barang tu, batu-batu tu seolah-olah macam berbunyi bising gitu. Saya tak pasti sama ada itu batu tu yang bising buat malam tu. Saya cuba cari di mana tempat bunyi-bunyi benda tu. Saya letak batu tu dalam satu tempat khas yang disediakan oleh datuk saya dulu lah, untuk simpan barang-barang antik macam tu lah. Banyak juga barang-barang yang ada di situ. Saya perhati dulu Jesse, saya teliti dekat mana bunyi dia. Saya mulalah mencari. Saya buka benda tu Jesse, batu-batu tu berlaga antara satu sama lain. Dan batu bising, saya pun tak tahu nak buat apa. Bunyi macam ni Jesse, kering-kering, langgar-langgar antara satu sama lain. Saya tak tahu nak buat apa Jesse. Lepas tu, saya tenangkan diri saya baca apa yang saya tahu lah, ayat-ayat suci Tuhan lah, untuk mengawal perasaan saya. Baca semua tu, tidak lama selepas tu, benda tu reda. Lepas tu dia datang balik Kesi, saya tak tahu nak buat apa Kesi. Saya terbangun, saya panggil semua adik-adik saya bertemu, tengok benda tu. Dan sekarang, benda tu tiba-tiba dia berhenti. Berhenti. Lepas tu mak saya bagi tahu, benda tu nak kena bagi air, siram dengan air. Lepas tu dia sejuk lah, dia cakap macam tu lah. Saya tak pasti lah, cuma yang buat saya heran tu lah Kesi, batu-batu tu dia boleh macam bergaduh lah antara satu sama lain lah. Tak tahu, banyak, ada 7 jenis lah. Ada 7 jenis semuanya. Dan sekarang pun saya tak nak jaga benda tu, susah Kesi. Banyak jumpa ramai orang bagi tahu pun susah nak buang benda-benda macam ni. Rasa orang lama tak tahu dari mana asal semuanya. Tak ada isi dengan benda-benda yang pelik apa. Saya pun percaya dengan tetap dia orang lah. Sebab pada agama ni tak boleh lah benda-benda macam fikir-fikir kita. Saya pun tak tahu nak buat apa. Jadi saya tak amalkan benda tu. Saya biarkan selama ni je saya jaga. Tak ada apa-apa gitu. Cuma saya nak tanya pendapat lah. Macam mana nak kawal benda tu lah. Daripada pendengar sekarang lah. Kalau ada yang tahu lah. Jadi
Tentang nak kawal batu yang anda miliki itulah nak merah tu mana cara nak jaga. Sebab agensi tu buat hal di kadang badan saya pun sakit ketika benda tu datang buat hal. Saya tak tahu apa punca. Mungkin kita akan tanyalah kepada para pendengar Ria ya. Nak tanya kepada pendengar agensi. Sebab saya tak tahan agensi, kadang badan sakit. Bisa sangat agensi tak tahu. Tak ada buat apa-apa benda pun sakit. Saya rasa sakit sangat kalau benda tu datang lah, bergaduh apa semua. Tak bolehkah anda terus buang batu tu? Mak saya cakap jangan dibuang. Saya dengar jugalah pesan dari mak saya lah. Kalau agensi tak pun ada terasa lah nak buang benda tu. Nak buang benda tu nak kena buang halau segala saka ni lah orang cakap. Dah jumpa ustaz tu semua tanya. Orang cuba usahakan tapi benda tu kuat ni orang cakap. Jadi sekali lagi kalau boleh anda jelaskan jenis-jenis batu yang anda miliki, batu peti, batu peti, batu kecubung ulung, geliga lipan, batu guntat embun, mani gajah, dan batu yang besar tu, dia orang cakap batu tu batu nibung. Memang mirip macam ni batang nibung dia tapi dia batu lah. Jadi batu ni pada malam-malam tertentu ia akan berlaga lah, buat bunyi bising seolah. Pada malam-malam tertentu dia tak tiga lagi. Bila mata dia nak belanggar je. Nanti bising dan anda akan rasa resah dan macam sakit macam tu lah sakit-sakit badan sakit. Saya ada niat juga lah nak buang benda tu. Tapi orang yang pakar cakap tak boleh buang gitulah. Kena buang dengan isi-isinya sekali jadi nak dapat dari pendengar-pendengar semua macam mana nak kawal benda tu. Boleh. Nanti kita akan tanyakan. Terima kasih Okey, itu sajalah dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, kisah tadi pertanyaan entah benar ataupun tidak kisah yang disampaikan, tapi itu satu pertanyaan yang cukup menarik Beliau memiliki batu pusaka yang diturunkan daripada arwah ibunya kalau tak silap saya, dan kemudian selepas tu menjaga batu tersebut. Nanti batu tu malam-malam hari akan berlaga bunyi membuat bunyi yang bising. Dan bila datang sesuatu menghampiri batu tu, dia akan mula rasa sakit-sakit badan. Dan memang benar, kalau benda-benda yang ada sesuatu isinya, isi sesuatu tu bukanlah isi secara fizikal tetapi secara halus. Tak boleh dibuang begitu sajalah, tak boleh angkat batu tu, mungkin campak dalam tong sampah, tak boleh. Sebabnya itu hanya membuang batu tu secara fizikal, tapi secara halusnya mungkin benda tu masih ada dan masih lagi mengganggu teman kita. Bagaimana? Apakah kata pendapat, pandangan? Dalam tak dengar Ubud Mardi, Cik Said Alatas, siapa lagi Ayah Jo, Habib Muhammad, Encik Kadi, mungkin kalau kita sempat kita akan tanya pada hari Rabu, hari Khamis malam Jumaat akan datang ini. Dan mungkin ada juga siapa lagi yang boleh kita tanya, Pak Radin mungkin kalau ada pendapat pandangan. Haji Husin, Haji Hashim, macam itulah bunyinya, yang mungkin boleh beri pendapat pandangan tentang masalah teman kita tadi. Kita akan berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, silakan 669111897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Syarul. Panggilan dari mana Syarul? Saya daripada Kembangan. Ada pengalaman tentang apa Syarul? Silakan. Okey, pada ini peristiwa ni berlaku 3 bulan yang lepas. Pada ketika tu saya tengah bekerja di saya sebut tempat di mana saya bekerja di East Coast. Jadi tiap-tiap malam saya balik pukul 11 gitu. Jadi apabila saya habis pukul 11, saya memberi 3 bas yang last bas lah, pukul 12. Jadi lepas tu, pada malam tu, saya betul-betul penat ke sini. Masuk dalam bas tu, saya naik bas. Saya tak nak sebut nombor berapa lah. Saya masuk ke sini, dalam ada 4 orang ke sini termasuk saya. Apabila saya masuk, 2 pakcik saya dengan satu wanita baju putih kat belakang.
di ujung sekali bas. Kemudian saya penat sangat, jadi saya selalunya tutup earpiece, saya dengar lagu. So, saya dengar lagu. Selalunya saya sampai rumah, sampai tempat saya gitu about 30 minit atau kurang. Apabila saya dah sampai, saya buka mata KC. Apabila saya buka mata KC, saya terkejut sebab jalan tu bila saya sadar tu, saya tak pernah nampak jalan ni. Jalan ni gelap macam gitu. Jadi saya pun beranikan diri lah. Saya bangun, saya tengok pakcik-pakcik yang 3 wanita kat belakang tu semua tak ada KC. Semua hilang. Saya beranikan diri, saya ke depan cuba nak lihat ban driver tu. Ban driver tu pun tak ada KC. Pintu terbuka. Jadi bila saya dah berapa gitu, saya betul-betul takut. Saya betul-betul takut. Saya orang ni memang lemah sangat semangat gitu. Ni sekarang saya berbual ni, saya tengah on the way balik ni. Jadi saya beranikan diri. Saya keluar daripada pintu bas tu. Saya toleh kiri kanan KC. Tak ada orang KC. Jadi saya beranikan diri lah. Saya jalan ke depan dan ke belakang. Tapi yang kata terkejut je saya KC. Saya betul-betul takut KC. Terkejut. Ini bercakap tentang pancing. Kiriman saya terima ni datang daripada Encik Abu. Katanya, KC, saya ni gemar memancing dan saya tak suka pancing dengan kawan-kawan. Saya lebih suka pergi seorang diri. Tapi kalau kawan ajak, saya akan pergilah. Tapi kalau boleh, saya akan buat pilihan. Saya akan pancing seorang diri. Satu pancing seorang-seorang tak payah bawa kawan, senang. Kita boleh keluar bila-bila kita nak. Kita boleh balik bila-bila kita nak. Ada kalanya mood nak mancing dekat rumah, meluap-luap. Nanti bila sampai dah pancing 2-3 jam, tengok macam hilang mood, balik. Tapi kalau pergi dengan kawan, hilang mood tak boleh. Kena duduk sampailah besok pagi ataupun sampailah habis kita semua memancing. Dan katanya di sini, saya pula kalau memancing ni, saya suka sangat pergi tempat-tempat yang mungkin tak ramai tahu. Antaranya pada waktu dahulu, saya pernah di kawasan Punggol N. Dahulu Punggol bukan macam sekarang, KC. Sekarang ni Punggol dah pun ada pembangunan, iaitu Punggol Settlement lah, ada dekat Punggol Ranch dan sebagainya. Dulu sebelum ada Punggol Ranch, Punggol Settlement, ya, ada satu laluan ni menghala ke Punggol Marina yang merupakan sebuah tempat perkapalan. Sebelum kita sampai Punggol Marina, kalau kita belok sebelah kanan, kita akan lalu kawasan hutan ataupun semak samun. Ya, semak samun yang tak tebal, yang kecil. Pandu perlahan-lahan masuk sampai ke dalam, baru ada padang yang lapang sangat-sangat. Dekat situ ramai akan memancing. Tapi bila saya katakan ramai, itu merupakan regular lah yang tahu tentang tempat tu. Sebab tempat ni memang tak ramai. Apabila saya sampai pada waktu itu sekitar jam 5 lebih petang, saya pun mula pasang joran. Dan saya pun buka kerusi lipat yang saya bawa bersama, duduk sambil minum kopi, makan, sambil tu tunggu ikan. Pendengar Misteri Jam 12, dipendekkan cerita, kata beliau, akhirnya katanya di sini, akhirnya bila tengok waktu, wah, dah jam 7 lebih malam, saya pun rasa bosan, dah nak balik. Jadi apa yang terjadi, saya sedang simpan joran, kereta saya ada di belakang saya. Saya terperasan di tempat duduk belakang, saya nampak ada kepala orang. Seolah-olah macam ada orang sedang duduk di tempat duduk belakang kenderaan saya. Sambil saya simpan barang, saya pun cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Saya cakap beberapa kali. Kemudian katanya di sini, sambil simpan lagi, saya cakap lagi. Sambil tu mulut membaca kumat kamit bacaan ayat-ayat suci yang saya ingat, kata beliau. Nah, akhirnya setelah habis semua dah selesai, saya cuba menjenguk di tempat duduk belakang. Susuk tubuh seperti kepala manusia tidak ada dalam kenderaan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, kita jawab panggilan. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ni Kis cakap apa? Aha, ya saya.
Saya nak cerita pasal pancing juga ni. Pancing Wah, anda memancing di kawasan mana kejadian ini berlaku? Pancing sebelah utara. Silakan. Saya petang dalam pukul 6 lebih lah. Jadi saya masuk hutan kecil. Saya masuk kali saya sesat lagi, tak boleh keluar sampai ke malam. Anda seorang lah? Seorang lah. Wah, berani betul. Tapi saya jalan. Saya nampak satu macam army punya training tempat yang ada batu-batu kan. Sampai ke situ lagi. Aku dah masuk air lah. Saya ingat air tu kekek, hari masuk lumpur. Lepas tu saya jalan kan. Lepas tu saya ikut lah. Saya rasa tu tempat army training saya dah masuk lagi. Sebelah utara. Sampai ke pagi, sampai pukul 7 pagi dah 6 lebih tu dah terang kan. Baru saya dapat keluar. Jadi waktu anda sesat dekat dalam tu, anda rasa sesat ke ataupun mungkin anda mata anda dikaburi untuk cari jalan keluar tu? Ni saya suspect kena kabur lagi. Kena kabur Tapi saya malam tu saya duduk dalam hutan tu, saya perasan macam kunang-kunang beribu gitu. Apa yang saya boleh baca, saya baca lah. Janji dapat keluar lah. Terima kasih ya. Dapat keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Entah benar ataupun tidak, kita teruskan kisah misteri jam 12. Bringaria 897. Ini adalah kisah datangnya daripada Encik Nur Arifin. Saya pernah bekerja sebagai seorang penggali kubur. Tugas saya pada waktu itu adalah untuk mengalihkan jasad-jasad yang dah terkubur lama dan ditempatkan ke kubur yang baru. Saya tak nak sebut nama kuburnya kawasan mana, sebab nanti mungkin ahli keluarga yang mendengar mungkin terasa tentang apa yang saya nak ceritakan. Bila saya bekerja sebagai penggali kubur ni, pada waktu itu excavation work, yang mana korek kubur yang dah lama, dalam tu masih ada sisa-sisa, ada tulang, kita alihkan dengan tanahnya sekali. Kalau nak alih dengan tulang, masalah alihkan dengan tanah sekali, kemudian transport ke tempat yang baru. Begini kisahnya. Saya menasihati salah seorang anak muda yang bekerja dengan saya. Saya kata, kerja kita ni adalah untuk alihkan. Nampak apa jangan tegur, jangan cakap. Jadi kubur yang kita korek ni kubur lama kisi. Dah berpuluh tahun kubur tu dekat situ. Sampaikan dah tak ada lagi tempat, dibiarkan. Jadi kubur tu hanya tempat kunjungan ahli keluarga datang dan menziarahi datuk nenek moyang mereka yang ditanam dekat kubur tu. Begitu lama kubur tu wujud kisi. Ketika sedang korek, kerja ni selalunya dilakukan pada waktu pagi sampai ke petang hari. Nak korek bersihkan. Tiba-tiba dia panggil saya, Wak, sini. Saya pun datang. Ada apa? Wak, tengok Wak. Seram Kan aku dah cakap, buat aja kerja, jangan banyak cakap. Kisi, dia tunjuk saya dalam kubur tu kisi, ada perempuan meninggal pada tahun 1930-an. Jasadnya dah tak ada, tinggal tengkorak, rambut panjang sangat. Kubur tu penuh dengan rambut panjang. Saya tengok pun meremang, tapi saya stay cool. Saya kata, aku dah cakap jangan mendeguh. Kisi, itu antara kubur yang susah kisi. Kita cuba korek. Setiap kali nak alihkan, pasir itu akan tertutup balik. Tanam balik. Korek lagi, tanam balik.
Korek, pasir tu akan jatuh, tanah akan jatuh, masuk balik, tertanam balik. Sampai kan itu antara kubur yang terakhir kita bersihkan, kita korekkan, kita alihkan. Terpaksa panggil seorang ustaz datang. Ustaz tengok keadaan kubur ni agak berbahaya. Dan ustaz telah pun melakukan sesuatu. Selama untuk beberapa hari ada orang datang dan membaca surah-surah, membaca Yasin dekat depan kubur tu. Memang menyeramkan sangat-sangat. Selepas habis saja projek. Sebabnya kubur yang tu daripada dikorek tak boleh, jadi antara kubur yang terakhir dipindahkan. Habis, kita pun ada kerja-kerja yang lain kita lakukan. Bukan setakat korek kubur KC, adalah benda-benda yang lain. Waktu malam, saya dapat mesej daripada budak ni bernama Adli. Wak, dah tidur ke? ? Saya reply balik, belum. Kenapa? Dia kata, boleh tak saya telefon Wak? Ada apa? Katanya di sini Casey, dia takut sekarang. Malam-malam hari dalam bilik dia nampak perempuan rambut panjang, sama menyerupai wanita yang terbaring dalam kubur yang dia tegur. Dahlah, tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa, Wak. Saya cuba nak fikir tak ada apa-apa, Wak. Tapi nampak Wak banyak kali dalam bilik saya, Wak, dekat tepi pintu. Saya takut, Wak. Sumpah saya takut. Casey, apa yang berlaku, Casey? Apabila saya kata pada dia supaya cuba baca surah-surah, cuba buka, kalau tak tahu baca, buka bacaan surah-surah, pendengar misteri jam 12, dia buat. Malam yang pertama dia tak buat sebab dia takut. Malam yang kedua dia dah sebelum tidur buat persiapan. Ada radio dalam bilik, putar CD bacaan surah-surah. Sedang surah tu berkumandang dekat sebelah, di sebelah bilik, iaitu bilik adiknya. Adiknya terpekik sekuat-kuat hati. Katanya dia bangun, keluar dari bilik. Begitu juga dengan ibu dengan ayahnya keluar dari bilik, pergi bilik adik, ketuk-ketuk pintu tak boleh buka sebab dikunci dari dalam. Cari kunci, setengah jam cari kunci. Sambil-sambil ketuk tak buka, terpekik-pekik dekat dalam. Ain! Buka pintu, Ain! Ain! Akhirnya buka pintu. Ain sedang duduk dekat atas katil. Sedang duduk di atas katil sambil kepalanya mendongak ke atas. Waktu itu, bila keluarga dah masuk, keluarganya dah masuk, mulut Ain, air liur melilih tak henti-henti. Kepala mendongak, duduk bersila di atas katil sambil dia mengeluarkan suara mengerang yang menakutkan. Anda bayangkan, adiknya Ain kata Wak yang mengirimkan mesej ataupun email kepada saya, dalam bilik sedang duduk dekat atas katil mendongak ke atas, membuat suara seolah-olah mengerang. Begitu lama Ain, kenapa dengan Ain ni? Ain, astaghfirullahalazim, ya Allah. Ain, Ali, ambil telefon ayah, cepat. Ain, kenapa dengan kau, Ain? Tolonglah, Ain. Ain, Ain. Pendengar Ria 897. Lama adik saya mendongak sambil mengerang. Saya pun terperanjat keadaan adik saya. Ini berlaku kerana saya menegur. Saya dah dinasihatkan supaya jangan bercakap apa-apa, tetapi saya tetap katakan sesuatu.
Bayangkan mendengar misteri jam 12. Kisah yang tak dapat saya lupakan. Saya pelajari, lain kali saya tak boleh kipu. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Okey, saudara boleh hubungi saya sekarang 669-11897, 669-11897. Hai. Saya tadi berlakon dengan suara efek sendiri. Saya pula yang rasa macam